Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Malikul Haqqul Mubin, Alimul Ghaibi Wasyahadatil Azizul Hakim. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidal awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangannya dan juga tegahannya. Marilah kita menghindari diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadat kita. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, senario kehidupan masyarakat masa kini memperlihatkan penyebaran berita atau sesuatu maklumat amatlah mudah dan pantas selari perkembangan dunia moden. Kebejatan media sosial telah menularkan satu barah yang agak kritikal dalam masyarakat moden, iaitu perkongsian maklumat tanpa batasan. Perkara ini menyumbang kepada tersebarnya berita-berita palsu atau berita yang tidak pasti kesahihannya. Perkara ini sekaligus membawa kepada pembentukan persepsi yang salah terhadap hakikat sesuatu yang dilaporkan. Pihak yang mempunyai agenda negatif sanggup menyebarkan fitnah, cerita palsu dan serangan peribadi terhadap sasaran mereka. Propaganda mereka akan menjadi tular dalam masa yang singkat. Kesannya sudah tentu ia membawa padah kepada masyarakat sehingga boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan ummah. Jika isu yang tular menyentuh keburukan peribadi individu tertentu, sudah tentu ia membawa persepsi buruk dalam kalangan masyarakat terhadap individu berkenaan. Bukan setakat itu, malah ia boleh menjejaskan kehidupan individu tersebut, seperti terganggu sumber pencarian rezeki, nama baik, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan pelbagai lagi. Wahai saudaraku yang beriman, ambillah pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala melalui petikan ayat 83 daripada surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Maksudnya, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, mereka terus menghebahkannya, padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurniaan Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam karyanya menukilkan bahawa ayat ini diturunkan ketika mana peristiwa Nabi SAW meninggalkan isteri-isterinya. Lantas tersebar berita atau khabar angin bahawa Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menyedari hal yang tersebut, lantas pergi ke pintu masjid dan menjerit sekuat hati, menyatakan Nabi SAW tidak menceraikan isteri-isterinya. Lalu turunlah ayat ini sebagai pengajaran untuk dijadikan pedoman. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas lagi tuntas dalam hal ini. Antara sumber rujukan utama dalam penerimaan sesuatu berita ataupun maklumat adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Dalam menguraikan ayat ini, Syekh As-Sabuni dalam karyanya Safwatut Tafasir menyatakan, jika datang kepada kamu seorang lelaki fasik yang mana ia tidak boleh dipercayai dengan kebenaran dan keadilannya, dengan apa yang diberitakan, maka hendaklah kamu menyemak akan kesahihan berita ini supaya kamu tidak mengenakan hukuman ataupun musibah kepada sesuatu kaum sedangkan kamu jahil mengenai hakikat yang sebenarnya. Ketika itu jadilah kamu menyesal tak sudah atas perbuatan kamu itu. Kita boleh menggariskan beberapa panduan dalam penerimaan sesuatu berita seperti berikut. Yang pertama, melihat kepada sumber. Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek sumber. Melalui ayat yang khatib bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. Ayat ini menggesa kepada kita supaya memperhalusi sumber sesuatu berita itu. Al-Quran menegaskan kepada kita supaya mengetahui terlebih dahulu sumber berita itu daripada fasik, yakni jahat ataupun tidak. Sekiranya ia dikhabarkan atau diterima daripada seorang yang fasik, maka perlulah untuk bertabayun. Perlu diingatkan dalam dunia di hujung jari hari ini, kebanyakan berita yang tersebar tidaklah mempunyai sumber yang jelas. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, harus menerima berita daripada seseorang yang adil, yakni tidak fasik, walaupun bertabayun terhadap segala sumber adalah lebih afdal. Yang keduanya, mencermati dan menyiasat. Konsep menyiasat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perkataan fatabayyanu. Hakikat ini menggambarkan bahawa orang yang beriman sepatutnya mengambil sikap berhati-hati, waspada dan tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita yang didengarinya. Apatah lagi berita yang diterima daripada seorang yang dikenali sebagai fasik. Bersikap cermat dalam menyebarkan berita inilah sikap yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Dan bertabayun kita disarankan agar mencari bukti ataupun petunjuk, bertanya saksi dan meminta pengakuan terlebih dahulu, dan janganlah terburu-buru membuatkan keputusan. Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Mengambil langkah menyelidiki itu ajaran Allah, manakala terburu-buru itu adalah bisikan syaitan. Yang ketiga, tidak pasti jangan kongsi. Al-Imam Abu Bakar Al-Jassas menyatakan di dalam Ahkamul Quran bahawa at-tabayyun itu ialah ilmu. Maka dalam setiap perkara perlulah didahulukan ilmu, termasuk dalam bab penerimaan berita. Perlu diingatkan, bertindak sesuatu atas dasar kejahilan adalah sesuatu yang keji di dalam Islam. Maka menyebarkan sesuatu berita yang tidak diketahui kebenarannya adalah satu tindakan yang keji. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Maksudnya, cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Hadis yang riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam menggesa mereka yang bergelumang dengan elemen-elemen yang dilarang ini agar segera bertaubat. Ini kerana golongan yang suka melakukan perbuatan buruk adalah tergolong dalam kalangan orang zalim, seolah-olah mereka memakan daging saudara mereka yang telah mati, yang sudah tentu sangatlah jijik. Islam memandang keji orang yang kesana sini menaburkan fitnah kepada semua pihak, apatah lagi sesama saudaranya se-Islam. Agama Islam melihat orang Islam sebagai golongan yang terpelihara darahnya, hartanya, kehormatannya. Di sinilah peranan tabayun dapat mengelakkan penularan berita yang tidak sahih. Seterusnya, mengelakkan fitnah, buruk sangka dan risiko menjatuhkan maruah diri
serta mengelakkan daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim pada pandangan agama. Berfikirlah sebelum bertindak. Jauhilah diri kita dari menyebarkan berita-berita palsu yang boleh merosakkan. Senantiasalah kita mengamalkan tabayun agar terhindar masyarakat kita daripada perkara yang tidak disenangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sempadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang-orang yang mengambil sebahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim fattaquhu la'allakum tuflihun. ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد أمينا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي ترعمت مولاة شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم لسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل تقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.